Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Cik Semah Mah dalam rancangan Kemana Kita Hujung Minggu. Baiklah, mesti semua tertanya-tanya apa sebenarnya yang Cik Semah buat kat sini dan kat mana sebenarnya tempat yang cantik ni. Kalau anda semua nak tahu, sebenarnya Cik Semah tengah berada di Rumah Jawa di Batu Pahat, Johor. Anda semua nak tahu tak apa yang menarik tentang rumah ni? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Rumah Jawa ini menyediakan pelbagai warisan budaya masyarakat Jawa selepas kedatangan mereka. Rumah ini siap dibina sekitar tahun 2020 dan telah dikomersialkan sebagai pusat pelancongan. Kalau anda semua nak tahu, terdapat pelbagai alat muzik, patung ukiran, tugu singa, gambar lama dan juga seni kraf tangan warisan orang Jawa yang ada di dalam rumah tersebut. Mbah Fatimah merupakan individu yang bertanggungjawab menjaga rumah tersebut selepas pemergian suaminya Mbah Anang. Rumah tersebut kini dinaik taraf oleh cucu Mbah Anang iaitu Bang Jo yang kini menetap di Kuala Lumpur. Mari kita menyingkap dengan lebih mendalam perkembangan warisan budaya yang dibawa oleh masyarakat Jawa. Mari. Antara kesenian yang dibawa oleh masyarakat Johor ke Malaysia, khususnya di negeri Johor ini, adalah gamelan. Gamelan merupakan kumpulan alat muzik yang dimainkan secara ensemble menggunakan skala pentatonik. Saya akan perkenalkan kepada anda satu persatu alat-alat muzik yang ada dalam kumpulan alat muzik gamelan ini. Yang ini merupakan saron demung, yang ini merupakan saron peking, dan ini merupakan saron baron. Di belakang saya pula adalah alat muzik kenong, dan yang di depan saya merupakan bonang. Yang ini merupakan gendang ibu, dan yang kecil ini merupakan gendang anak. Yang di belakang saya gong agung yang bersaiz lebih besar dan gong kempul yang bersaiz lebih kecil. Alat muzik ini kesemuanya berasal dari tanah Jawa. Kesemua alat-alat muzik ini sering dimainkan di mana-mana majlis dan upacara sebagai hiburan. Bukan hanya terdapat alat muzik tradisional sahaja, tetapi di rumah ini juga terdapat kamar untuk pasangan suami isteri. Di sini juga anda dapat lihat katil yang berdiri teguh dan gagah. Dan katil ini dari Indonesia yang berumur lebih 100 tahun. Keunikan seni ukiran terpancar dari segi halus pembuatannya. Seperti yang anda dapat lihat di sini, terukir bunga bulat kecil dan anda dapat lihat di atas kepala katil seperti ular yang sedang berbelit. Konsep yang sama. Almari ini berketinggian 6 kaki dan boleh memuatkan sehingga lebih 100 helai baju. Menurut Mbah, beliau berkata
Almari ini berumur lebih 800 tahun. Cukup lama bukan? Ambah juga berkata, perabot-perabot di dalam rumah ini semuanya berasal dari Indonesia. Kuda kepang merupakan sebuah tarian yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia dan telah menjadi seni turun-temurun di negeri Johor. Tarian ini biasanya dimainkan di dalam majlis perkahwinan ataupun rewang. Jadi jom kita lihat bersama-sama bagaimana kuda kepang itu dimainkan di majlis perkahwinan ataupun rewang. Jom. Sekarang kita telah tiba di satu majlis perkahwinan di Semarang, Batu Pahat, Johor. Palu pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Kompang di Palu pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada tuan rumah, kepada pengantin kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi terima kehadiran kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Namo Bhagavate Ayah Paramritaya. Kuda kepang dikenali sebagai tarian menari-nari sambil menunggang kuda. Kuda kepang juga dikatakan menghubungkan asal-usulnya dengan alam kayangan. Seekor kuda kayangan bernama kuda Sembrani dikatakan turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang. Setelah berjumpa, mereka menari-nari ke Senokai. Untuk membuat satu persembahan kuda kepang biasa, antara 20 hingga 25 orang diperlukan. 9 adalah penari, 5 pemuzik, manakala selebihnya adalah danyang. Sebelum membuat persembahan, memerlukan tuan rumah menyediakan sedikit sajian atau sajian yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih. Khusus untuk penari pula, ialah 9 jenis makanan ringan yang berlainan. Jom kita tengok persembahan kuda kepang mabuk. Kuda kepang mabuk merupakan kuda kepang yang amat menggerunkan para penonton. Para penari kuda kepang akan menjadi naik syekh ataupun mabuk. Pada zaman dahulu, persembahan kuda kepang dimainkan dalam upacara pemujaan. Ada yang percaya bahawa kuda kepang dimainkan bertujuan untuk menghidupkan jalinan antara roh orang yang telah mati. Selain itu, ada juga yang percaya bahawa kuda kepang dimainkan untuk membersihkan
desa daripada gangguan roh-roh jahat, penyakit dan juga malapetaka. Sebelum tarian bermula, Tok Bomoh akan membakar kemenyan dan membaca bacaan jampi untuk memberikan tenaga kepada kuda-kuda. Setiap penari kemudian akan naik ke atas pentas kuda masing-masing. Apabila muzik mula bergema, penari-penari yang dipimpin oleh danyang itu akan masuk ke gelanggang. Penari ini akan menari selama 2 jam sehingga mengalami keadaan terpukau dengan kehebatan pergerakan-pergerakannya. Ketika mabuk ataupun naik syekh, mereka akan bermimpi seolah-olah menunggang kuda yang benar sambil menari-nari dan diiringi muzik. Disebabkan itu, mereka menari mengikut rentak muzik dengan sangat laju dan perbuatan yang aneh sekali. Antara larangan ketika menonton tarian kuda kepang ini ialah para penonton tidak boleh mengenakan pakaian berwarna merah dan merokok kerana dikhawatiri menyebabkan penari hilang kawalan. Begitu menyeramkan, bukan? Seorang pemain kuda kepang ini sedang menggigit dan membuka kelapa dengan giginya sendiri. Jika keadaan bertambah liar dan tidak terkawal, Tok Bomoh akan mengarahkan pegawai-pegawai yang ditempatkan di setiap sudut gelanggang untuk menangkap dan merebahkan para pemain mabuk ke tanah. Dan seterusnya, Tok Bomoh akan membaca jampi untuk memulihkan mereka.
semesti, yang mana para pemain haruslah memuja roh sebelum bermain. Jika tidak, roh kuda kepang akan mengacau para penonton atau para pemainnya. Adalah dipercayai juga, kuda kepang haruslah dimainkan pada satu tempat yang khusus. Jika tidak, maka roh kuda kepang akan mengamuk dan benda yang buruk akan terjadi kepada anda. Tarian kedua yang telah dibawa ke Malaysia ialah tarian barongan. Tarian ini berasal daripada Jawa Timur Ponorogo. Alat muzik yang mengiringi tarian ini termasuklah gong, gendang dan juga angklung. Tarian barongan adalah kesenian yang berasal daripada Jawa, menggambarkan kisah-kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman dengan binatang-binatang yang boleh bercakap. Kononnya, seekor harimau telah terlihat seekor burung merak yang sedang mengembangkan ekornya. Apabila terpandang harimau, merak pun melompat di atas kepala harimau dan keduanya terus menari. Tiba-tiba, Pamong, iaitu juru iring bernama Garong, yang mengiringi puteri raja yang sedang menunggang kuda lalu di kawasan itu. Pamong lalu turun dari kudanya dan menari bersama-sama binatang tadi. Tarian ini terus diamalkan oleh masyarakat yang berasal daripada Jawa dan boleh dilihat di daerah Batu Pahat Johor dan di negeri Selangor. Tersusun tangan Dosina Warisan. Terima kasih banyak. Namanya Hajah Fatimah Tinah boleh. Tinah. Jadi sudah berapa lama? Oh, kalau entah berapa lama aku dah tak ingat dah. Umur lagi kecil sekarang dah umurnya dah 88 oh. Tapi rumah ni dibina pada tahun? Nak kalau 20 tahun dia ada. Rumah ni sudah terbina selama 20 tahun. Jadi Embah duduk di rumah. Yang jadinya ni 11 tahun. Yang belum jadi, kalau 20 tahun dia ada tu. Okey. Jadinya je lah. 11 tahun. 11 tahun rumah ni. Siapa yang 11, 12 yang buat rumah? Betul. Cucu lah. Cucu Mbah. Cucu Mbah nak lelaki tu loh. Cucu Mbah tu namanya? Jo. Johar. Panggilnya Johar. Johar. Nak hajinya Haji Jo tu. bersinar emas suasa di jari manis elok letak. Tunggu apa lagi? Jomlah berkunjung ke rumah Jawa di Batu Pahat ini. Garanti takkan menyesal. Baiklah, terima kasih sudi menonton. Jumpa anda di lain masa bersama Cik Semah, Mah. Bye semua. Assalamualaikum.